Datuk Syekh Dr. Muhammad Badarudin Ahmad, penceramah yang kita undang pada pagi ini. Yang berbahagia ahli-ahli dalam kuasa pengurusan masjid, kuasa muslimat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pencinta ilmu yang sama di sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita sekali lagi hadir ke kuliah doa oleh hamba Datuk pada pagi ini. Dan pada pagi ini ada sedikit perubahan. Pihak jawatan kuasa telah menetapkan untuk pagi ini kita tidak lagi membaca kitab Riyadhus Shalihin, oleh kerana kita telah memasuki festival Maulidin Rasul dan hari buka Masjid Al-Bukhari yang bermula pada pagi ini, dan insyaAllah didahului dengan ceramah khas oleh Yang Berbahagia Datuk tentang Maulidin Rasul, insyaAllah. Dan saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengumumkan beberapa aktiviti yang mungkin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat boleh hadiri, seperti mana yang tercatat pada spanduk-spanduk yang telah diadakan juga yang dilekatkan di beberapa tempat. Pagi ini kuliah oleh Yang Berbahagia Datuk, dan pada malam ini daurah dana kitab bersama Syekh Nazrul Nasir Al-Zahri, sesi pertama untuk pada malam ini. Dan pada pagi besok kita adakan majlis pelancaran dengan beberapa pameran serta gerai-gerai jualan oleh berbagai jabatan dan agensi kerajaan juga pihak swasta. Jadi dipersilakan semua, dan kemuncaknya ialah kenduri pada besok hari. Dipersilakan ke semua yang ada di sini juga keluarga untuk hadir pada kenduri pada besok hari, kenduri Maulud. Kita buat bermula jam 11 pagi, tapi dah tambah sebab kita ada pameran, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata, gigi dan sebagainya. Percuma juga pameran oleh pihak polis, bomba dan sebagainya. Jadi dipersilakan semua untuk kenduri tersebut. Kita insyaAllah kita akan tumbang atau bersembelih 3 ekor lembu kemarin baru kita pergi tengok. Lembu tu 1 ekor saja ada 230 kilo yang dibuka. 1 ekor, yang 2 ekor yang disumbangkan Mawar derma pemiak orang kaya lah. Derma dia sekor dia tidak tahu dia bagi kat kita di bawah ini untuk buat Maulud. Dah 2 tahun kita tak sambut kerana kita PKP. Sebelum pada tu kita ada sambut Maulud dah banyak tahun. Jadi insyaAllah esok kita akan buat kenduri serta lembu lagi yang disumbangkan oleh tuan-tuan yang buat nikah. Jadi jangan bimbanglah, mainlah banyak pun. Allah kita mampu untuk makanan yang secukupnya lah. Mungkin belajar akan sampai petang yang tu majlis kenduri. Dan dipersilakan juga untuk majlis-majlis kuliah yang saya sebutkan tadi di pabrik ada di saya saudara yang sumbangan yang telah memberikan. Ada lagi tuan-tuan muslimat yang berhajat atau yang ingin memberi sumbangan untuk membuat kenduri Maulud. Kita masih mengajukan, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimat dan ditabung-tabung letakkan pegang sana. Saya ingat banyak lagi informasi, mungkin tuan-tuan boleh dapat maklumat dekat saya kita berikan lihat di seperti yang disediakan. Untuk nak merekakan masa bagi mendapat maklumat tentang sambutan ataupun festival Maulid kita, boleh dilihat di papan kenyataan ataupun di banner-banner yang kita letakkan. Sekali lagi dipersilakan semua untuk hadir pada semua acara yang telah disediakan. Berbalik pada list pada begini, kita akan mulai dengan bacaan berzanji oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zahir Sa'ad yang akan membaca sebahagian daripada kitab zanji itu. Kemudian Datuk akan membuat ulasan kerana kitab tak Maulid Nabi. Jadi untuk itu dengan segala hormatnya saya mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zahir dan seterusnya akan adakan ulasan daripada Datuk. Dipersilakan Ustaz Zahir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rawi yang saya akan baca saat lagi ialah rawi yang terakhir dalam kitab Zanji ini, dan akan diulas oleh bahagia Datuk Mursyid Daraja kita, Datuk Syekh Darudin, insya-Allah lagi nah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله وينقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر ويقبل المعذرة ولا يطامن أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية
حمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويقيم الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وهاهنا وقف بنا جواد المقال المقال عن اضطران في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فلافل الإيضاح وبلغ ضاعن الإملاء في فلافل الإيضاح منتهى أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من
صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terima kasih kepada Ustaz Zahir yang telah melakukan bacaan berzanji kepada kita pada pagi yang mulia ini. Berzanji yang telah dikarang oleh seorang ulama yang bernama Abu Ja'far Berzanji. Dia telah mengarang kitab berzanji ini dalam bahasa Arab, menceritakan kepada kita tentang Nabi sejak daripada dia dilahirkan. Malah dia dikandungkan oleh ibunya Aminah binti Wahbin sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan umatnya dan meninggalkan kepada mereka dua petunjuk Allah yang mereka tidak akan sesat selama-lamanya apabila mereka berpegang teguh dengan kedua-dua petunjuk Allah ini. Yang pertama sabda Nabi, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah hadis-hadis aku. Ustaz Zahir baca berzanji yang akhir sekali. Yang akhir sekali ini menceritakan tentang sebahagian daripada sifat-sifat dan perangai-perangai Nabi untuk kita ikut, untuk kita turut, untuk kita berperangai dengan perangai sedemikian. Kalau tak boleh semua pun setengah-setengah. Jadi pengajian kita pada pagi ini, saya diminta oleh pihak pengurusan Masjid Bukhari supaya menerangkan apa yang dibaca oleh Ustaz Zahir tadi tentang perangai-perangai Nabi, sifat-sifat Nabi yang dimuatkan di dalam bacaan berzanji yang akhir sekali, tentang sifat dan perangai Nabi yang didendangkan kepada kita dengan suara yang dulunya kita duk dengar jugalah, kerap juga. Tapi lah ni korang dah tak ada dah orang nak baca berzanji. Korang dah lah ni. Tapi alhamdulillah apabila Ustaz Zahir baca tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu sya'tahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Kita terkenang balik zaman dulu ketika Ustaz Ghani membaca berzanji, ketika almarhum Ustaz Ismail Hashim baca berzanji. Itulah zaman kegemilangan
lagu-lagu berzanji di zaman kita, tapi sekarang ini sudah kehilangan orang-orang yang baca berjanji, dan anak-anak kita ni dengar pun tak dah. Tak apalah, saya dituntut untuk menghurailah sedikit sebanyak dalam masa yang berbaki ini tentang apa yang dibaca oleh Ustaz Zahir tadi, dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk menghuraikan dan memberi kepahaman kepada kita jamaah sekalian tentang sifat-sifat dan tentang akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita membaca dulu salawat sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini telah pun ditinggalkan kepada kita oleh tuan-tuan guru kita, di antaranya Tok Guru Kenali Kelantan, di antaranya Syekh Badruddin Al-Husaini daripada negeri Syria, seorang ulama dan seorang wali Allah. Dan disebutkan ramai oleh murid-murid dia bahawa siapa yang baca 7 kali selawat ini sebelum dia tidur malam, nak tidur malam baca selawat ni 7 kali, insya-Allah sebelum dia mati dia akan bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilat selawat ni. Saya nak ajak tuan-tuan baca. Tak apalah tuan-tuan, kalau kita ada habuan kita boleh berjumpa dengan Nabi. Kalau tak ada habuan pun kita akan berjumpa di akhirat nanti. Nabi akan memberi syafaat kepada kita bagi mereka-mereka yang selalu berselawat kepada dia. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak ya tuan-tuan, tak panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim. Tuan-tuan, ini salawat. Jadikan amalan kita nak tidur malam bacalah paling kurang 7 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau salawatlah
kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi Muhammad itu An-Nabiyil Ummi, seorang nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Itu makna ummi. Ummi makna baca pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Siapa Nabi Muhammad? Allah lahirkan dia, Allah besarkan dia dengan keadaan tak boleh baca, tak boleh menulis. Ini adalah sifat yang istimewa kepada Nabi. Kalau Nabi Muhammad boleh menulis, boleh baca, nanti dia sampai Quran, orang Arab kata, dia tulis daripada buku-buku orang dulu-dulu. Dia baca kitab-kitab orang dulu-dulu, dia main duk habaq kat kita, kata ni Quran, wahyu Allah. Padahal dia duk cebok daripada buku-buku orang dulu, sebab dia boleh baca, dia boleh tulis. Sebab itu Nabi Muhammad, Allah lahirkan dia dalam keadaan ummi, baca pun tak erti, menulis pun tak erti. Nak meyakinkan umat bahawa yang datang mai kat dia itu adalah benar-benar wahyu, datang daripada Lauhul Mahfuz, dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sebab itu malam pertama Nabi menerima wahyu, Jibril suruh dia baca, ya Muhammad iqra. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Jibril peluk dia. Lepas Jibril lepas dia, Jibril kata, baca. Nabi Muhammad jawab, saya tak boleh baca. Peluk sekali lagi. Arsalani, kata Nabi, dia lepas pada aku, dia suruh aku baca. Iqra, baca. Saya tak boleh baca. Dia peluk sekali lagi, kali ketiga. Hatta balaghan minnil jahdu, kata Nabi, sampai aku nak menyawa pun tak lepas. Dia peluk erat sungguh, sampai aku nak menyawa pun tak lepas. Dua kali peluk awal tu tak berapa erat sangat. Tahu erat? Kan tak tahu orang Kedah pun. Tak apa erat sangat. Mai hak nombor 3 ni derat cukup-cukup, sampai aku nak menyawa pun tak lepas. Kemudian arsalani, dia lepas aku. Faqala, dan Jibril kata kat aku, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru dia ajak iqra tu, turun 5 ayat yang pertama pada malam 17 Ramadan, ketika Nabi berusia 40 tahun, ketika Nabi berada di Gua Hira, di Jabal Nur, iaitu satu bukit sebelah kiri kita apabila kita nak pergi ke Mina. Baik. Ni An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Kita kalau tak boleh baca, tak boleh menulis, itu tak apa elok lah kat kita ni. Sebab kita nak baca kitab, kita nak menulis. Tapi Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh menulis ni memang untuk meyakinkan umat bahawa yang dia terima adalah wahyu dari Allah. Bukan dia baca daripada kitab orang, bukan dia tulis daripada kitab orang lain. Al-Habibil Mahbub, Nabi Muhammad yang kasih, yang mengasihi, dia sayang. Nabi Muhammad ni sifat dia kasih. Dia sayang kepada Allah, kasih pada Allah. Dia sayang kepada malaikat-malaikat Allah. Dia sayang kepada umat dia. Ni Al-Habib, Al-Mahbub, yang dikasihi. Dia sendiri itu Habib, dia sayang kat kita. Dia sayang ke Allah, dia sayang kepada para malaikat.
Al-Mahbub, dia disayangi. Allah sayang kat dia, malaikat sayang kat dia, kita sebagai umat pun sayang kat dia. Sebab itu kita sambut maulid dia lebih kurang pada pagi ini. Kita sayang kat dia. Itu makna Al-Habib, dia sayang kepada umat, kepada Allah, kepada malaikat, kepada umat. Al-Mahbub, dia pula disayangi oleh Allah, umat dan para malaikat. Cantik ni selawat ni. Al-Alil Qadri, Nabi Muhammad yang tinggi. Ali makna tinggi. Al-Qadri, kedudukan dia. Kedudukan dia paling tinggi. Al-Azim, yang besar dan agung. Al-Jah, pangkat dia. Berbanding dengan Nabi-Nabi lain, semua pangkat Nabi Muhammad paling tinggi. Berbanding dengan Nabi-Nabi lain, kedudukan Nabi Muhammad yang paling agung. Allah. Sebab itu Allah berfirman dalam hadis kudusi, laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Hei Muhammad, kalau tidak kerana kamu, mana kalau tidak aku bercadang nak utus kamu di akhir zaman, aku tak buat langit bumi ni. Tak ada. Kita yang boleh ada ni pasal Allah cadang nak hantar Nabi Muhammad. Nabi Adam ada sebab Allah cadang nak hantar Nabi Muhammad. Kalau Allah tak bercadang nak hantar Nabi Muhammad, langit bumi Allah tak buat. Tiba-tiba dah jadi umat Muhammad tak sayang kat Nabi. Ni geram sangatlah. Allah. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak kerana-Mu ya Muhammad, aku tak buat langit bumi ini. Itu kedudukan Nabi cukup tinggi. Allah sebut dan Nabi sebut, umat-umat dulu yang mungkar, yang lawan Allah, Allah musnah. Umat Nabi Allah Saleh yang bernama umat Samud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Umat Samud ni nama umat dia macam nama orang Melayu lah, umat Melayu. Dulu umat Samud, Nabi mereka Nabi Saleh. Mereka lawan Nabi Saleh, mereka ingkar Nabi Saleh, mereka perang Nabi Saleh. Akhirnya Allah musnahkan mereka. Allah musnahkan mereka, matikan mereka, mampuhkan mereka dengan apa? Wa amma samud fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fataral qauma sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Umat Samud ni Allah musnahkan mereka dengan angin ribut yang bertiup sab'a layalin wa thamaniyata ayamin, 7 malam dan 8 hari tak berhenti. Angin yang begitu gencang, ribut yang begitu gencang, bertiup selama seminggu. Kita main tengah jam pun habis bumbu rumah. Ni seminggu. Allah musnah begitu teruk. Fataral qauma sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kalau kamu ada masa tu hai Muhammad, kamu boleh tengok kaum Samud itu gugur, bergelimpangan mati. Ka'annahum, seolah-olah mereka a'jazu nakhlin khawiyah, batang tamar yang ditebang. Punya panjang, mereka punya tinggi mereka sampai 50 hasta punya tinggi, sama tinggi dengan pokok kurma. Apabila mereka mati macam pokok kurma kena tebang, bergelimpangan mati. Seminggu angin bertiup gencang. Allah musnahkan begitu teruk. Tapi Allah kata, Muhammad, umat kamu kalau jahat macam umat Samud pun aku tak musnah mereka macam tu.
Aku tak akan balakan mereka dengan bala-bala yang aku timpa kepada umat-umat dulu. Umat Musa aku timpakan bala kepada mereka dengan tenggelam dalam laut Firaun. Umat Samud dengan mai angin selama 7 hari, 7 malam, 8 hari seminggu. Tapi aku tidak akan musnah umat kamu, hai Muhammad, walaupun perangai mereka macam umat Samud, kerana aku hormat dan sayang kepada kamu. Kerana Nabi Muhammad punya pasal, umat yang jahat macam Samud pun Allah tak buat begitu. Sikit-sikit ada bagi COVID-19 sikit, bagi banjir sikit, bagi itu sikit. Pasal apa? Pasal Muhammad punya pasal. Sebab itu Nabi Muhammad cerita dalam hadis syafa'ah, apabila semua manusia pergi duduk di padang mahsyar, bangun semua daripada kubur. Yang mula-mula bangun Nabi Muhammad lah. Bangun daripada kubur. Semua pergi duduk di kubur. Duduk di padang mahsyar. Padang makna tempat lueh, mahsyar makna berhimpun. Padang mahsyar ni padang untuk berhimpun. Semua daripada Nabi Adam sampai yang paling akhir. Mangtu semua. Nak buat apa? Nak tunggu, nak timbang amal-amal kebajikan. Nak main mizan, nak timbang. Siapa yang lebih amalan kebajikan dia beriman, dia masuk syurga. Siapa yang banyak dosa dia masuk neraka. Tak beriman, masuk neraka. Duk tunggu waktu. Tunggu beratus-ratus tahun lah. Lama punya tunggu. Akhirnya tak larat tunggu dah, matahari pun panas tak sangka. Maka manusia ni, ketua-ketua manusia ni pergi jumpa Nabi Adam. Hei Adam, kamu tok nyang kami hak tua, tolonglah minta ke Allah, timbang cepatlah, tak larat dah nak tunggu ni. Adam kata tak boleh. Aku hari ni tak berani jumpa Allah. Sebab apa? Aku dulu Allah larang jangan makan buah tu, aku makan juga. Akhirnya aku kena keluar dari syurga. Aku tak berani jumpa Allah hari ni. Pergi jumpa Nabi Nuh. Nuh, tolong saat minta ke Allah, timbang cepatlah, tak larat dah tunggu. Nabi Nuh kata aku pun tak berani. Pasal apa? Aku pernah dulu berdoa supaya Allah musnahkan umatku. Padahal seorang Rasul tak perlu, tak patut berdoa untuk Allah musnahkan umat. Allah, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh pernah doa kepada Allah, suruh bagi mampu habis ni hak kafiak-kafiak ni. Dia kata tak sepatut seorang Rasul itu pergi doa minta Allah musnah. Patut doa bagi Allah bagi hidayat kat mereka. Tapi aku pergi doa supaya Allah memampuhkan mereka. Ni tak patut. Aku berasa aku bersalah. Tak berani nak jumpa Allah hari ini. Pergi kat Nabi Ibrahim pula. Ibrahim, tolonglah Sa'ad, anta khalilullah. Suruh Allah timbang ni, tak larat tunggu dah. Nabi Ibrahim bilang, aku pun tak berani jumpa Allah ni. Pasal apa? Aku pernah doa ke ayah aku Azar dulu, dia kafir. Aku berdoa minta Allah ampun dosa dia. Mana boleh ampun dosa orang yang tak percaya pada Allah, yang kufur pada Allah. Aku merasa bersalah berdoa supaya Allah ampun dosa kepada orang yang tak beriman. Aku tak berani jumpa Allah. Akhir-akhir sekali jumpa Nabi Allah Isa. Isa, tolong Sa'ad, Isa. Kami tak larat tunggu. Isa kata, aku pun tak ni jumpa Allah ini. Pasal apa? Pasal ada di antara umatku yang dia kata aku ni anak Allah. Aku tak berani nak jumpa. Pasal apa? Allah akan tanya, hang tak larang mereka kah? Duk kata hang anak aku, kata anak aku. Akhirnya habis kami nak jumpa siapa? Nabi Isa kata, pergi jumpa Muhammad. Pergi minta tolong dia. Dia boleh tolong kamu. Pergilah kat Nabi Muhammad ramai-ramai pergi. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Ni umat-umat dulu, umat-umat Nabi Adam semua pergi. Tolong kami Sa'ad, minta Allah timbang amalan ni. Kami tak larat nak tunggu dah. Nabi Muhammad kata apa dalam hadis? Ana laha, ana laha, ana laha. Aku insya-Allah akan tolong kamu. Aku insya-Allah akan tolong kamu. Aku insya-Allah akan tolong kamu. Hak Nabi lain semua tak mau.
Tapi Nabi Muhammad dia tak pernah buat salah dengan Allah. Dia kata ana laha. Akhirnya disebut dia pergi sujud di depan Allah. Sujud bukan min lama yang tidak pernah disujud oleh mana-mana manusia dan mana-mana makhluk. Disebut dalam kitab, kalau dikira waktu di dunia ni sujud Nabi Muhammad tu punya lama. Kalau nak kira waktu di dunia ni, jemaat ni sampai jemaat pula seminggu dia sujud. Tuan-tuan boleh sujud seminggu tak angkat. Dan dia puji Allah dalam sujud dia itu dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk Allah. Akhirnya Allah kata kepada dia, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepala kamu, cukuplah. Irfa' ra'sak. Sal tu'tah, minta apa yang kamu nak minta, aku akan bagi. Washfa' tushaffa', berilah pertolongan kepada semua manusia, maka aku akan lulus pertolongan kamu. Nabi Muhammad pun terus minta, ya Allah, saya minta tolonglah, timbangkan amalan anak hamba-hambamu ni, kerana terlalu sangat lama mereka berada di padang mahsyar ini. Timbanglah amalan mereka. Barulah Allah suruh para malaikat wa'mai mizan untuk nak timbang amalan. Ini namanya syafaat yang Nabi beri, pertolongan yang Nabi beri kepada seluruh manusia, bukan umatnya saja, tetapi seluruh manusia, sejak daripada umat Nabi Allah Adam sampai ke manusia yang paling akhir sekali. Hebatnya Nabi kita yang kita sambut maulid di hari ini. Orang lain tak boleh tolong di padang mahsyar, dia saja yang boleh tolong. Allah lulus pertolongan dia saja. Dan Nabi sebut dalam satu hadis lagi, ana awwalu man ati babal jannah. Aku adalah orang yang mula pergi berdepan dengan pintu syurga. Nabi lah Muhammad pipi syurga, syurga tutup pintu rapat. Fa astaftihu, aku minta pintu syurga dibuka. Fa yaqulul khazin, penjaga syurga namanya Malik Ridwan, tanya, man anta, siapa kamu ni yang main nak minta suruh aku buka pintu syurga ni? Fa aqulu, aku jawab, Muhammadun, aku ni Muhammad. Dia duduk dalam tu, Muhammad duduk di luar, duduk ketuk pintu. Dia jawab, kata, aku Muhammad. Fa yaqulul khazin, penjaga syurga jawab balik, umirtu alla aftaha li ahadin ghairaka ya Muhammad, aku diperintah oleh Allah jangan buka pintu syurga aku ini selagi Muhammad aku tidak datang mengetuknya. Nabi Muhammad datang ketuk, baru Malik Ridwan buka syurga. Tidak dengan Nabi Adam tak boleh masuk. Hebat tak hebat tuan-tuan, puan-puan Nabi kita, selawatlah banyak-banyak kat dia. Sayang kat dia, dia hidup dengan umat bukan lama, 23 tahun saja, lepas tu dia meninggal dunia dalam usia 63. Dia jadi Rasul, umur dia 40, 63, 23 tahun lepas tu dia pun kembali ke rahmatillah, tinggal kita. Tapi dia akan beri syafaat kepada kita. Inilah Nabi yang kita nak baca. Itu namanya Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah, yang tinggi kedudukannya, yang agung pangkatnya. Itu selawat yang kita baca ni. Kali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, itu sedikitlah untuk kita bersalawat pada Nabi. Nah, kalau mintalah doa pada Allah. Kalau kita baca salawat ni nak tidur boleh 7 kali paling kurang. Minta nak berjumpa dengan Nabi sebelum kita mati.
orang yang bertemu dengan aku sebelum dia mati di dunia, itulah sebenarnya aku, kata Nabi. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai aku. Kalau kita mimpi jumpa ayah kita, belum tentu, mungkin syaitan tu dia buat lagu muka ayah kita. Tapi kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, tetap itulah Rasulullah. Siapa yang melihat aku masa hidup, dia juga melihat aku juga masa aku dah mati pun dia boleh tengok aku.